Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan sihat. Okay, kelas Sains tahun 6 bersama Cikgu Miha. Jadi untuk 6 Emerald, 6 Topaz. Hai, kita jumpa lagi pada tahun ini. Okey, cikgu ucapkan selamat datang. Jadi adakah anda teruja untuk belajar sains pada tahun ini? Okey, jadi cikgu harapkan semua murid akan lebih bersemangat, akan lebih teruja untuk menerokai tajuk-tajuk dalam sains tahun 6. InsyaAllah tajuk-tajuknya lebih menarik. Okey, jadi sebelum memulakan pembelajaran pastikan murid bersedia dengan perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama alat tulis untuk menulis. Okey, yang kedua buku teks sains tahun 6 berwarna hijau. Cikgu rasa semua dah dapat. Okey, siapa yang belum dapat nanti cikgu akan sertakan PA cikgu akan sertakan dengan buku teks digital link untuk buku teks digital. Okey, yang ketiga adalah buku nota sains panjang untuk 2 buah Okey, buku yang pertama buku nota sains 1. Okey, jadi macam tahun lepas cikgu akan lekatkan stiker warna pink sains 1. Okey, ini buku nota sains Okey, jangan lupa okey, jangan tulis nama cikgu pada bahagian cikgu dia, cikgu akan lekatkan stiker. Okey, jadi yang pink ni, cikgu ulang lagi sekali, buku sains 1, cikgu akan lekatkan stiker ni apabila kelas bersemuka nanti. Okey, lagi satu buku sains 2, cikgu akan lekatkan stiker warna kuning. Yang ni sama je cikgu buat untuk tahun lepas macam tahun lepas buku sains 2. Okey, yang keempat kita perlukan buku kerja Okey, jadi darjah 6 awak dah beli buku kerja. Cikgu rasa ada banyak buku kerja. Jadi untuk masa yang terdekat ni cikgu perlukan satu saja Ini buku ni. Okey, yang buku lain-lain tu kita akan guna selepas habis silibus habis kandungan sains tahun 6 boleh simpan dahulu. Sebelum kita pergi kepada tajuk sains untuk kelas hari ini cikgu sebut sekali lagi mengenai format kertas peperiksaan untuk kertas sains Okey, jadi kertas sains ada dua kertas kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, bagi kertas 1 akan mengandungi 40 soalan objektif ada pilihan jawapan. Nampak macam mudah, ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey, tapi dalam kelas cikgu selalu cikgu tekankan untuk skor sains A, untuk skor A untuk dalam subjek sains, kalau kertas 1 mesti dapat 35 dan ke atas Okey, kertas 2 mengandungi 8 soalan subjektif 8 soalan. Maksudnya awak kena soalan struktur awak kena bagi jawapan yang ringkas dan juga padat Jadi kat sini cikgu sertakan dengan pembahagian markah untuk soalan pertama dan juga soalan kedua ada 4 markah bagi setiap soalan. Jadi setiap soalan ada pecahan soalan Okey, untuk soalan yang ketiga, 4 dan 5 dan juga 6, 5 markah. Manakala soalan 7 dan 8 ada 6 markah bagi setiap soalan. Jadi jumlah markah untuk kertas 2 adalah 40 markah. Okey, jadi peratus markah dia jadi markah untuk kertas 1 akan dicampur dengan kertas 2 per dengan 80 darab dengan 100%. Jadi awak akan dapat markah awak per dengan 100. Itu untuk format kertas peperiksaan bagi kertas sains. Yang kita nak belajar pada hari ini, okey, jadi tajuknya adalah kandungan sains tahun 6 Jadi kriteria kejayaan. Okey, jadi apa yang awak perlu capai di akhir kelas sains?
murid boleh, yang pertama, murid boleh menyenaraikan 6 tema yang akan dipelajari dalam sains tahun 6. Dan juga nombor 2, murid dapat menyenaraikan 12 tajuk yang akan dipelajari dalam sains tahun 6. Okey, jadi cikgu pergi kepada kandungan sains tahun 6 ya. Okey, jadi ada 6 tema dalam sains tahun 6. Tema yang pertama, inquiry dalam sains. Untuk tema yang pertama, ada 2 tajuk. Tajuk pertama adalah kemahiran saintifik, kemahiran proses sains, KPS, kemahiran manipulatif. Ini adalah sambungan daripada yang kita belajar daripada tahun 5. Kemahiran saintifik kita akan belajar setiap tahun. Kita teruskan lagi dengan tahun 6. Okey, tajuk yang kedua adalah peraturan bilik sains. Yang ni pun sama, tajuk yang sama awak belajar pada tahun 4 dan juga tahun 5. Okey, kandungan yang kedua, tema yang kedua adalah sains hayat. Okey, jadi ada 3 tajuk untuk tema yang kedua, sains hayat ni. Okey, tajuk yang pertama adalah mikroorganisma. Okey, pernah dengar tak perkataan mikroorganisma? Okey, apa alat yang berkait dengan mikroorganisma? Okey, mikroskop. Jadi, kalau dulu awak belajar ada 3 jenis benda hidup, manusia, haiwan dan tumbuhan. Darjah 6 ni kita kenal lagi satu, mikroorganisma ni juga merupakan benda hidup. Jadi kita akan kena pasti, kita akan boleh banding bezakan ada 5 jenis mikroorganisma dan juga proses hidup mikroorganisma. Okey. Untuk proses hidup mikroorganisma ni kita akan jalankan eksperimen, InsyaAllah kalau kita jumpa di sekolah, kita akan jalankan eksperimen untuk mengkaji apa proses hidup mikroorganisma. Okey, untuk tajuk mikroorganisma juga kita akan belajar mengenai kesan buruk dan juga kegunaan mikroorganisma. Maksudnya, ada mikroorganisma yang baik, ada mikroorganisma yang jahat. Okey, tajuk yang kedua untuk tema yang kedua, interaksi antara benda hidup. Okey, so ada interaksi antara haiwan, ada interaksi antara tumbuhan. Okey, interaksi perkataan baru kan? Pernah dengar tak? Interaksi ni secara ringkasnya maksudnya adalah perhubungan. Okey, tajuk yang ketiga untuk tema sains hayat adalah pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Okey, nampak macam sama dua-dua perkataan ni tapi ada perbezaannya. Ini berkait dengan ancaman kepupusan haiwan dan juga tumbuhan. Okey, yang seterusnya kandungan sains tahunan, tema yang ketiga adalah sains fizikal. Okey, jadi ada 2 tajuk untuk sains fizikal. Tajuk yang pertama adalah daya. Jadi apa itu daya? Kita akan belajar mengenai kesan daya. Okey, daya tak boleh dilihat tapi boleh dirasa kesannya. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai daya geseran. Geseran. Kalau untuk daya geseran ni awak akan jalankan beberapa penyiasatan. Biasanya kalau tahun-tahun yang lepas untuk tajuk daya geseran, cikgu akan bawa awak semua jalankan eksperimen, jalankan penyiasatan di Dewan Gemilang, di dataran, di kawasan yang berpasir, kawasan yang berlumpur dan sebagainya. Ini sangat seronok. Tajuk yang kedua adalah tajuk kelajuan. Ini berkait dengan matematik. Cikgu sangat suka tajuk ni. Jadi dalam untuk tajuk kelajuan, jadi cikgu akan ajar awak cara untuk mengira kelajuan. Untuk kelajuan dia ada formulanya sendiri. Yang ni memang berkait dengan pengiraan matematik. Okey. Kita pergi kepada kandungan sains tahun 6 lagi. Untuk tema yang keempat, sains bahan. Jadi untuk tema yang keempat ada 2 tajuk. Tajuk yang pertama adalah pengawetan makanan. Awet makanan. Awet ni jadi nak pastikan makanan tu tahan lebih lama.
Jadi kita akan kena pasti macam mana makanan tu rosak. Okey, ini berkait dengan tajuk mikroorganisma. Ada cerita di sebalik mikroorganisma dan juga kerosakan makanan. Okey, jadi kita belajar juga ada berapa 11 Okey, cara ataupun proses pengawetan makanan. Bagaimana nak jadikan makanan tu tahan lebih lama. Okey, tajuk kedua adalah tajuknya bahan buangan. Okey, bahan buangan, apa tu bahan buangan? Bahan buangan adalah sampah. Okey. Ada istilah yang baru awak akan belajar tahun 6 Okey, terbiodegradasi, tidak terbiodegradasi. Cuba sebut. Terbiodegradasi, tidak terbiodegradasi. Cuba sebut cepat-cepat. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai cara pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, maksudnya cara yang betul macam mana kita nak uruskan bahan buangan. Okey, untuk tema yang seterusnya, tema yang kelima bumi dan sains angkasa. Jadi ada dua tajuk untuk tema yang kelima. Tajuk pertama adalah gerhana. Okey, gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi kita akan kena pasti bagaimana fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari ini terjadi. Yang ini sama kaitannya dengan fasa bulan, tajuk yang awak belajar masa tahun 5. Okey, tajuk yang kedua adalah buruj. Okey, jadi buruj ni banyak jenis Jadi untuk tajuk awak untuk kandungan sains tahun 6 awak akan belajar, awak akan kena pasti 4 jenis buruj. Buruj ni adalah bintang sekumpulan bintang yang ada corak tertentu. Jadi kita akan kena pasti apa kegunaan buruj. Okey, yang seterusnya, tema yang terakhir, tema yang keenam, teknologi dan kehidupan lestari. Jadi ada satu tajuk je kat sini mesin. Jadi mesin ni, mesin ringkas, mesin kompleks. Jadi kalau tajuk mesin ni adik-adik awak dah jam 4 dah belajar. Itu yang silibus yang baru Jadi yang tajuk ni pun agak menarik Okey, jadi cikgu pergi kepada tajuk yang kedua, kemahiran saintifik. Jadi di akhir pembelajaran, kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan 12 kemahiran proses sains dan juga boleh menyenaraikan 5 kemahiran manipulatif. Yang ini sentiasa awak belajar daripada dulu benda yang sama Ingat lagi tak yang mana satu KPS, yang mana satu kemahiran manipulatif? Okey, so kita pergi kepada kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ini adalah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Okey, jadi kemahiran saintifik ini terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains, cikgu selalu panggil KPS kemahiran proses sains, dan juga kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains membolehkan kamu mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara sistematik. Itu adalah KPS Okey, manakala kemahiran manipulatif adalah perkara yang perlu diamalkan semasa menjalankan sesuatu penyiasatan ataupun eksperimen Jadi kita pergi kepada kemahiran proses sains KPS tadi. Okey, KPS yang pertama adalah memerhati. Okey, berkait dengan soalan periksa pemerhatian. Bagaimana kamu nak buat pemerhatian kepada sesuatu benda. Ingat pemerhatian tak semestinya menggunakan deria penglihatan sahaja. Jadi kalau pemerhatian menggunakan 5 deria Kalau dulu cikgu selalu ajar cara nak buat pemerhatian mesti buat perbandingan. Sebagai contohnya bola A lebih besar berbanding bola B. Itu menggunakan deria penglihatan. Kalau menggunakan deria sentuhan, cikgu bagi contoh Okey, permukaan A lebih kasar berbanding permukaan B. Okey, yang tu kita gunakan, kita buat pemerhatian gunakan deria
sentuhan. Okey, KPS yang kedua adalah mengelas. Yang ni macam mana awak nak asingkan, awak nak kumpulkan objek berdasarkan ciri yang sama. Okey, mesti kita kelaskan objek berdasarkan sifat-sifat bahan dalam sains. Okey, sebagai contohnya kita asingkan objek yang berkarat, objek yang tak berkarat. Kita kelaskan objek konduktor elektrik, penebat elektrik. Kita kelaskan objek mengikut sifat lusinan, luk cahaya dan juga legap. Kalau sifat sains ni adalah kandungan sains tahun 4. Jadi awak kena kelaskan mengikut sifat bahan sains. Okey, KPS yang seterusnya adalah mengukur dan menggunakan nombor. Okey, yang ni membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan nombor, alat piawai atau alat yang diseragamkan. Sebagai contohnya, awak membuat ukuran panjang. Awak buat ukuran isi padu, awak mengukur jisim, awak mengukur suhu menggunakan termometer. Yang ni menggunakan nombor. Okey, jadi kalau untuk mengukur dengan menggunakan nombor, kalau cikgu selalu pesan untuk soalan sains mesti berkait dengan, mesti ada unit piawai. Sebagai contoh, bila mengukur jisim, okey, nombor yang diperolehi adalah 50, mesti ada unit dia. Okey, 50 gram ataupun 50 kilogram. Kalau mengukur suhu mesti ada unit tertentu. 27 darjah Celsius atau unit piawai. Okey, yang seterusnya KPS yang keempat adalah membuat inference. Inference ni adalah sebab kalau membuat inference, cikgu selalu ajar untuk KPS mesti selepas awak mahir macam mana membuat pemerhatian. Okey, jadi kalau membuat inference mesti berdasarkan pemerhatian. Ada cara dia, kita akan belajar nanti. Okey, yang seterusnya meramal. KPS yang seterusnya meramal. Okey, ini membuat jangkaan sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu. Okey, yang seterusnya berkomunikasi. Yang ini macam mana awak menerima, memilih, menyusun, mempersembahkan sesuatu maklumat. Mungkin dalam bentuk tulisan, laporan eksperimen, dalam bentuk jadual ataupun carta palang. Yang ini pun kita sentiasa buat dalam kelas. Okay? Cara macam mana membuat jadual, membuat carta palang dan sebagainya. Okay, ingat lagi tak macam mana nak buat jadual, macam mana nak buat carta palang? Okay, mesti ada pemboleh ubah PMUB. Okey, kemahiran proses sains yang seterusnya nombor 7, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, yang ini untuk memerihalkan perubahan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim mengikut masa. Okey. Okey, yang seterusnya mentafsir data, memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa dan pola daripada data yang dikumpulkan. Yang ini kita akan masuk secara detail nanti kita akan belajar secara detailnya. Okey, yang seterusnya mendefinisi secara operasi. Ini memberi tafsiran. Ada cara penulisan macam mana untuk mendefinisikan secara operasi. Okey, KPS yang seterusnya mengawal pemboleh ubah. Okey, yang ni yang paling penting sebenarnya dalam banyak-banyak KPS sebab awak dah belajar itu. Okey, nak buat pemerhatian, nak buat hubungan, nak buat kesimpulan, mesti tahu pemboleh ubah. Ingat lagi tak? Okey, pemboleh ubah ada 3 pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalapkan. Yang ni wajib awak tahu cara macam mana nak tulis pemboleh ubah. Yang ni pun kita dah belajar tapi cikgu akan sentiasa ulang untuk mengawal pemboleh ubah. Okey, membuat hipotesis. Hipotesis ni adalah pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dipikirkan. Yang ni adalah kesimpulan awal. Kalau dulu cikgu ajar, cara penulisan hipotesis sama seperti cara penulisan kesimpulan. Sekali lagi berkait dengan pemboleh ubah.
Pun boleh ubah dimanipulasi, pun boleh ubah bergerak balas. Okey, KPS yang terakhir, KPS yang ke-12 adalah mengeksperimen. Yang ini merancang, menjalankan penyiasatan untuk menguji hipotesis. Okey, yang ini yang paling last sekali, semua KPS berkait tu dalam KPS yang terakhir, mengeksperimen. Okey, so jadi ada 12 KPS yang wajib awak ingat. Bermula dengan memerhati, yang terakhir adalah mengeksperimen. 12 KPS, kemahiran proses sains. Okey, untuk kemahiran manipulatif, ada 5 kemahiran manipulatif. Okey, yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Okey, yang kedua, awak boleh melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan tepat. Yang ketiga, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang keempat, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Dan yang terakhir, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, jadi kemahiran manipulatif ni semua perkara yang perlu diamalkan ketika menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan. Jadi kalau awak ni ada kemahiran manipulatif untuk pengetahuan awak semua. Kemahiran manipulatif adalah salah satu item dalam penilaian PDD awak. Jadi tahap tertinggi adalah tahap penguasaan 6, di mana awak boleh mengamalkan kelima-lima kemahiran manipulatif dan menjadi contoh yang baik kepada rakan yang lain. Itu tahap penguasaan yang tertinggi untuk kemahiran manipulatif adalah tahap 6. Okey, wajib amalkan kelima-lima kemahiran manipulatif yang cikgu sebutkan di atas. Okey, jadi untuk tugasan hari ini, jadi gunakan buku nota sains 1. Okey, buku yang stiker, Okey, yang ada label pink ni. Ambil salah satu je buku sains 1. Okey, untuk tugasan yang pertama, salin semua tema. Ada 6 tema tadi dan semua tajuk, ada 12 tajuk bagi setiap tema dalam buku sains 1, muka surat pertama. Muka surat pertama. Okey. Cikgu dah bagi contoh cara penulisan untuk tema dan juga tajuk bagi sains tahun 6. Okey, jadi tugasan yang kedua, cikgu nak awak lengkapkan peta item di bawah bagi kemahiran saintifik. Jadi, kemahiran saintifik tadi ada 2, kemahiran proses sains, ada 12 KPS dan juga ada 5 kemahiran manipulatif. Jadi, masih lagi dalam buku yang sama, buku surat seterusnya. Okey, kemahiran saintifik. Jadi buku sains, nota sains ni awak boleh guna kedua-dua bahagian macam tahun lepas, yang bahagian yang kosong dan juga bahagian yang bergaris. Okey, tugasan yang ketiga cikgu nak okey, berdasarkan peraturan bilik sains awak boleh rujuk buku teks awak. Cikgu nak bina peta item untuk peraturan bilik sains. Okey, boleh rujuk boleh rujuk pada buku teks sains tahun 6 awak dan awak boleh tulis sendiri. Okey, bina peta item masih di dalam buku nota sains 1. Okey, jadi ada 3 tugasan untuk hari ini. Okey, jadi sebarang masalah awak boleh hubungi cikgu, awak boleh PM cikgu. Okey, jadi setiap tugasan awak rakam gambar dan tolong hantar melalui Google Classroom. Jadi cikgu ingatkan kat sini semua murid sila join kelas sains 6E dan 6T. Okey, jadi tugasan yang cikgu bagi tu ambil gambar, rakam gambar, lepas tu hantar melalui Google Classroom. Okey, jadi sekian, terima kasih. Itu saja untuk kelas cikgu pada hari ini. Okey, lagi sekali cikgu ulangi, sebarang masalah boleh PM boleh hubungi cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Bye.